ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia izin inayahnya kita terus menunaikan pengabdian kepadanya dan kita mencari keredaannya dengan menyambung kembali kuliah subuh kita membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih menyambung lagi pada juzuk yang kelima ni, surah An-Nisa ya. Mulai ayat 47, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanuraddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Ayat yang bermaksud ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab. Yang diberikan kitab maknanya berdasarkan ayat ini ialah kitab Taurat. Tentulah orang-orang Yahudi, Nasara. Tentulah khususnya lebih lagi Bani Israel ini orang-orang Yahudi ya. Kalau satu lagi ialah orang Nasara, tetapi konteks ayat ini ialah orang-orang Yahudi. Amanu bima nazzalna, berimanlah kepada kamu apa yang telah kami turunkan. Maka apa yang telah kami turunkan ini, bila Al-Quran diturunkan pada zaman baginda di Madinah, tentulah Al-Quran. Maka orang Yahudi pun diperintahkan, diseru beriman kepada Allah dan Rasul dan terima Al-Quran sebagai kalam Allah, seperti mana datuk nenek moyangnya pada zaman Nabi Musa menerima kitab Taurat. Jadi maknanya orang-orang Yahudi ini diseru. Maka baginda juga menyampaikan seruan dakwah kepada orang-orang Yahudi semasa di Madinah itu supaya beriman dan menerima Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, di mana Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada kamu. Malah Al-Quran yang turun di Madinah, sebelum itu di Mekah, kemudian turun lagi di Madinah, termasuk kepada orang Yahudi ini, membenarkan kitab yang dah lama turun kepada datuk nenek moyang kau. Macam tu maksud dia. Sebab sampai hari ini pun kalau di Israel tu, kalau kita tengok video-video pun mereka kata Torah. Baru ni ada satu video orang-orang Kristian daripada luar datang ke Israel. Antaranya lah untuk menyeru pada agama dia. Tetapi dihalang oleh tentera Israel, polis Israel, macam tentera jugalah. Maka dalam conversation tu ialah mereka mengatakan kamu bukan agama yang benar. Maka yang Kristian ni terus argulah, mana kamu tahu tak benar? In Torah, dia kata, dalam Torah kata kamu tak benar. Macam tu sekali dia tak terima apa pun agama melainkan agama dia lah.
Jadi bukan Islam saja dia tak suka, tapi dia ganyang tu lebih Islam lah, ya. Padahal dalam Al-Quran yang telah menyatakan membenarkan kitab yang ada pada kamu. Jadi kalau dia berlapang dada, tentulah dia boleh terima secara, orang kata, umum pun Quran tu membenarkan Taurat. Jadi tang mana yang kamu tak suka Islam ini? Dia tak boleh terima. Asasnya datuk nenek moyang dulu zaman Nabi Musa dan kemudiannya itu ialah sebab baginda tu orang Arab. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab, ya. Dan ancaman Allah kepada mereka dalam ayat 47 ni, annatmisa wujuhan fanuraddaha ala adbariha. Lalu Allah menyatakan kamu kena terima kitab Al-Quran ini yang membenarkan kitab yang turun pada kamu dahulu, maknanya kitab Taurat, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, kata Allah. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, natamisa dalam ayat itu. Mengubah macam mana? Ala adbariha au nal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Kami ubah wajah kamu tu dengan keadaan macam mana? Kami putarkan ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dikata hari Sabtu tu hari Sabat. Dalam ayat ni as-sabt itu hari Sabat. Yang mana orang Yahudi ni waktu dia beribadah tu hari Sabtu. Orang Islam waktu sembahyang Jumaat ni hari Jumaat. Orang Yahudi ni hari Sabtu. Orang Kristian hari Ahad. Jadi hari Sabtu ni orang Yahudi ni wajib pergi tempat ibadah dia. Wajib ni kalau tak pergi, Allah hukum dia, ubah fizikal dia jadi makhluk lain. Antaranya jadi makhluk kera dan babi. Jadi orang Yahudi ni hukuman dia serta-merta. Oh, kau tak pergi ya semayang Sabtu, macam itulah. Maka Allah akan ubah, sama ada ubah tu kepala yang di muka yang di hadapan tu Allah terbalikkan tiba-tiba, kepalanya ke belakang tanpa mata, tanpa hidung. Sebab dalam maksud ayat ini, bila dinyatakan natamisa, ya, natamisa ini kalau dalam kalimah tamasa, banyak ayat-ayat ini diulang, ya, ayat-ayat ini diulang tentang ketetapan Allah ataupun ancaman Allah ini diubah. Dalam surah Yunus umpamanya, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah hancurkanlah harta mereka. Maknanya diubah tu harta daripada kaya raya, tetapi bila Allah kata hancurkan, Allah hilangkan segala-gala harta. Seperti mana kepada kaum Nabi Lut, hancur harta mereka itu dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan itu. Allah laknat, lalu Allah terbalikkan bukit di atas kepala mereka. Nabi Nuh alaihi salam, umatnya ditenggelamkan dengan banjir yang besar, termasuklah harta-harta. Begitu jugalah umat yang lain yang melakukan penyelewengan ini, lalu Allah hancurkan dalam bentuk mengubah. Begitu juga dalam surah Yasin, walau nasya'u tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Maknanya kalau kamu menginginkan kami akan menghilangkan mata mereka, sampaikan mata pun Allah boleh hilangkan, penglihatan mereka maksudnya, ya. Lalu mata mereka tu jadi tak nampak. Dan banyak contoh-contoh lain Allah buat perubahan secara fizikal serta-merta kepada manusia, terutamanya orang-orang Yahudi, ya. Jadi sebab itulah mereka ini diberikan kebenaran tentang Al-Quran, ya, orang Yahudi ini. Wa kana amrullahi maf'ula, ya. Dan ketetapan Allah pasti akan berlaku.
Seperti mana yang berlaku sekarang lah di Palestin ni, dia bukan secara kebetulan. Ya. Dia telah Allah tetapkan dan baginda sampaikan melalui sabdanya. Antaranya Allah menyatakan, Nabi menyampaikan keadaan di akhir zaman, satu ketika kamu akan melihat satu peperangan yang besar, Nabi kata, di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Nabi dah pernah sebut. Tapi adakah sekarang ini peperangan besar? Jadi pengkaji kata baru permulaan. Kita nampak permulaan itu Gaza dah hancur. Sambungannya tu bila pula? Siapa pula? Keadaan macam mana? Wallahu alam. Tapi itulah yang disebut. Malah tanda-tanda kiamat yang besar itu pun dia ada kaitan. Apabila peperangan di antara orang Islam dengan Yahudi berlaku secara skala besar-besaran ni, di akhirnya Islam pasti menang. Kita pandang logik akal macam mana nak menang ni. Israel tu dengan jet dia, ya, dengan armada laut dia, kapal perang dia mengebom Gaza. Dia serang Gaza tu dengan tiga kumpulan tentera dia lah. Tentera lautnya, tentera udaranya, bom memang tak ada. Kesian langsung dah kita nampak perjanjian Geneva pun dah dilanggar. Sedangkan prinsip Islam dalam peperangan ini, sejak zaman Nabi berperang, Nabi pesan dengan sahabat, jangan bunuh orang tua mereka, jangan bunuh orang perempuan mereka, jangan bunuh kanak-kanak mereka, jangan runtuhkan rumah ibadah mereka. Itu Nabi pesan. Dan Abu Bakar pun masa zaman dia jadi khalifah, perang pun macam tu juga, dia pesan apa yang Nabi pesan. Jangan rosakkan tanaman mereka. Tapi dalam peperangan ini, apa yang Israel tak buat? Ya? Hospital pun dibalun. Sehingga kan golongan hak asasi manusia di barat pun membantah. Sepatutnya bila ada lambang hospital ni, palang merah ke, bulan sabit ke, lambang hospital saja, asasnya dalam perjanjian Geneva ni sejak perang dunia kedua dulu tak boleh bom. Tapi dia bagi alasan sebagai Hamas ni buat benteng manusia. Sebagai benteng manusia, oleh kerana perjanjian dunia kata hospital ni tempat selamat, Hamas ada kat hospital. Tapi bila rekod bukti dicari, tak ada jumpa pun. Malah tentera Israel yang ditawan oleh Hamas tu disimpan di satu tempat pun kena bom dengan tentera-tentera dia pun mati. Jadi dia tak ada kaedah, maknanya misi mereka nak menyelamatkan tentera mereka. Tak macam perang di Afghanistan. Apabila ada tentera Amerika yang kena tawan, mereka ada kumpulan komando mereka ke Delta Force ke, pergi cari untuk selamatkan balik tentera dia. Yang ini tak ada. Israel tak ada. Tentera dia pun dia bunuh. Sebab apa? Orang Israel ataupun Yahudi ni, yang jahat ni Zionis lah ya. Dia bukan semua orang Yahudi tu semuanya jahat. Ada orang Yahudi yang berpegang kepada kitab Taurat mereka ni masih lagi ada kemanusiaan. Bukan dengan bersikap berperang ya. Bersikap menegakkan hujah dia, tapi bukan perang macam ini. Ini Zionis ya. Zionis. Sebab itu apabila dikaji tentang orang Yahudi ni, mereka ni darah penakut. Pengkaji biologi, psikologi, dia kaji-kaji orang Yahudi ni sejarahnya, darahnya darah penakut. Darahnya penakut, tak ada bukti pun menunjukkan dia berani. Sebab dia hidup masa zaman Firaun ini, di bawah belenggu Firaun ini yang menzalimi mereka.
Memang Firaun kita tahu kisah dia, dia punya zalim tu lagi dahsyat. Apabila pendeta agama dia kata akan muncul, dia kata sebab dia mimpi sesuatu yang pelik. Maka bila pendeta-pendeta agama dia menilai mimpi Firaun ini, dia kata satu ketika nanti akan bangkit, akan bangun, akan muncullah seorang budak lelaki ni, daripada dia bayi sampai dia membesar, dia akan menentang engkau. Sedangkan tak ada orang berani menentang. Orang Yahudi masa itu menjadi hamba kepada Firaun. Mereka ini memang penakut. Kemudian perintah Firaun kepada tentera dia, pergi seluruh Mesir ni, seluruh pelosok di Mesir ini, bunuh mana-mana bayi yang dilahirkan. Maka ketika itulah kezaliman dia dahsyat. Semua bayi ini dibunuh. Maknanya kalau ada api, campak dalam api. Pada masa itu senjata tajam aja, pancung, tetak, cincang. Tak ada kesiannya bayi. Jadi orang-orang Firaun masa itu, orang-orang Yahudi melihat dengan penuh ketakutan, hingga darah mereka itu darah penakut. Zaman Nabi Daud bawa orang-orang Yahudi berperang dengan Jalut. Allah turunkan ayat kepada Nabi Daud, dalam perjalanan nak berperang itu seramai 40,000 orang Yahudi. Tetapi Allah uji dengan satu keadaan, akan merasa kehausan dan akan sampai di satu sungai, maka Allah perintahkan jangan minum di sungai itu. Sungai itu bakal, maknanya kepada Nabi Daud dimaklumkan bahawa sungai itu akan ada racun. Tetapi bila sampai di sungai yang penat, yang letih, dah tak terdaya ni, dia tak peduli. Nabi Daud kata jangan. Jangan minum. Tapi masa itu dia punya jeneral tu Talut. Talut perang dengan Jalut kan. Tapi bila sampai di sungai itu, yang penakut, yang tak ada iman, baru diuji sedikit kehausan, mereka berlumba-lumba terjun dalam sungai dan minum sampai membasahkan badan, bubur dalam, akhirnya mati bergelimpangan. Tinggallah yang separuh lagi yang ikut berjuang. Akhirnya Nabi Daud pula muncul sebagai panglima perang juga, barulah menang. Tetapi sekejap ya, lepas tu mereka engkar. Kerana apa? Darah mereka darah penakut, dan mereka tak berani nak berdepan secara bertempur dengan Hamas ni, tak berani lah. Itu keadaan dia sebenarnya. Tapi dia ganyang orang awam dulu untuk jatuhkan moral orang Palestin ini. Jadi itulah Yahudi ya. Tetapi Yahudi ini, kita jangan kata bahawa seluruh bangsa dia ialah bangsa zalim, bangsa yang melakukan keingkaran, yang mana Allah murka bukan keseluruhan. Zaman Nabi pun ada Yahudi yang beriman. Abdullah bin Salam, Nabi pun kahwin dengan salah seorang perempuan Yahudi, Sufiah, yang mana Sufiah ini adalah balu kepada Kinanah, pemimpin Bani Quraizah yang ingkar dan khianat kepada Nabi di Madinah. Sedangkan orang-orang Yahudi sudah berjanji setia kepada Nabi dengan piagam Madinah, 47 pasal, 47 perkara yang mana dalam tu ada perjanjian dengan orang Yahudi yang diberikan hak mereka nak hidup di Madinah, nak beribadah di Madinah, nak berniaga di Madinah, dan buatlah apa saja demi kebaikan tu boleh. Dan mereka mesti taat kepada Nabi dari segi mempertahankan Madinah. 3 tahun mereka akur. Tetapi selepas itu mereka mula ingkar dan khianat kepada Nabi sehingga nak bunuh Nabi. Bila keadaan mereka nak bunuh Nabi ni lah, bila Jibril beritahu keluar daripada rumah tu, mereka nak bunuh engkau wahai Muhammad. Kemudian Nabi perintahkan tentera Islam kepung, tak bunuh. Nabi tak bunuh, padahal mereka nak bunuh. Kita ni biasanya kalau dah sampai keadaan orang nak bunuh kita, dapat peluang bunuh mereka, bunuh dulu ya? Tapi Nabi tak bunuh. Nabi halau mereka keluar daripada Madinah. Itulah saat akhirnya orang-orang Yahudi ini diharamkan masuk Mekah dan Madinah.
Tapi orang Yahudi ni dia berusaha nak masuk Mekah dan Madinah. Tak tahulah sekarang ni Arab Saudi ni dia bagi masuk ke tak bagi masuk, kan? Sebab Yaman adalah antara negara yang isytihar untuk perang dengan Israel. Yaman bersedia nak hantar tentera. Tiba-tiba orang Saudi tak bagi wilayah dia sebagai laluan. Sebab Yaman ni di selatan, Arab Saudi di tengah, Israel tu dekat atas, ya? Jadi Yaman ni macam mana pun dia nak pergi hantar tentera dia pakai jet ke apa ke, mesti lalu udara Arab Saudi. Arab Saudi dah buat pengumuman tak bagi Yaman masuk. Yaman nak guna mana? Itu pun dapat juga dihantar roket dia. Wallahualam lah kat mana pusat tentera Yaman ni. Adakah daripada Yaman tu memang sampai, itu memang handal lah, kalau peluru pandu ke peluru jarak jauh Yaman ni ada, mungkin guna yang itu sajalah. Tapi tentera dia bersedia dah. Jordan pun sama juga, tak bagi. Jadi wilayah mana dia nak lalu? Ada sebelah laut tu Mesir. Mesir bagi tak? Sekarang ni tak ada negara Arab yang sanggup bagi, kecuali yang dah buat perakuan ini Yaman, Lebanon. Itu je, ya? Jadi maknanya bersendirian orang Palestin ini. Bersendirian orang Palestin ini. Sedangkan fatwa oleh Imam Masjid Al-Aqsa. Imam Masjid Al-Aqsa ni ulama besar. Bukan senang nak jadi Imam Masjid Al-Aqsa ni, sebab tentera Israel ni dia siap dengan senapang, dia tunggu je. Kalau dia baca je ayat-ayat yang menceritakan kezaliman orang-orang Yahudi, ya, penyelewengan orang-orang Yahudi dalam Al-Quran, yang macam kalau ayat inilah dibacakan, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Orang Yahudi kalau didengar maksud ini, dah tentu pada mereka yang Allah akan ubah jadi kera, jadi babi, yang Allah ubah kepala mereka itu terbalik. Kalau didengar ayat ini, imam di Masjidil Aqsa yang kuning tu bukan Masjid Aqsa yang asal tu, pasti dia tembak imam tu. Jadi begitulah mereka membelenggu Palestin ni. Jadi macam mana akhirnya Palestin dia bangkit. Ini bangkit betul-betul ni, ya? Terutamanya Hamas lah, terutamanya Hamas. Jadi padahal imam Palestin itu dengan ulama-ulama yang lain sudah membuat fatwa wajib orang Islam pertahankan Palestin ini sebagai jihad. Wajib, ya? Sebab memang Israel ni tujuan dia nak keluarkan semua orang Palestin daripada wilayah Palestin ini. Pergilah engkau, contohnya Gaza ni, pergi ke Mesir, ya? Sebenarnya dia lebih kepada bersifat ekonomi sebenarnya, iaitu Amerika lah kepala dia, ya? Pengkaji strategik politik, ahli sains politik, mereka yang mengkaji dunia antarabangsa mengatakan Amerika ni nak perkukuhkan ekonomi dia, nak lawan dengan China, dengan Rusia, dengan blok sana, ya? Jadi dihendakkan laluan perdagangan dia ni meluas daripada India sampai ke negara Arab, semua dia kuasai, sampai ke Eropah. So maknanya sebelah barat, Asia Barat ni, sebelah barat dia conquer, ya? Cuma bahagian timur ni maknanya China dengan Rusia. Jadi dia nak lawan blok ini, India dia dah dapat, India dah sokong dia. India akan bagi apa saja perkara laluan ini tentang ekonomi kepada Amerika, dan nak bawa ke negara Arab ni, yang Arab ni lah yang dia nak kuasai. Dia guna Israel supaya Israel buka hubungan diplomatik. Kita dengar kan normalisasi Arab Saudi buat hubungan diplomatik dengan Israel yang tak pernah berlaku. Jadi orang Israel boleh melawat Arab Saudi, cuma Mekah dan Madinah ni tak tahulah mereka masuk ke tak masuk, yang diharamkan kepada mereka. Mereka boleh masuk, ya? Arab Saudi dah buka laluan, boleh buat konsert, boleh buat Halloween lah, Halloween yang pakai baju-baju hantu tu Arab Saudi buat. Kita kalau buat agaknya hara bunyi, kan? Kita kalau buat lah pesta hantu ni, hara. Budak sekolah bawa senapang pun macam nak hara, belum dah hara, tapi berbunyi lah. Minta maaf lah,
Yang ustaz contoh kata kan. Ya. Berbunyi orang, apatah lagi kalau jadi hantu ni jadi pesta. Agaknya tak lagi orang suka kot, biar buat. Tak berlaku negara kita. Ya, tak berlaku. Sepengetahuan saya sebagai pendidik ni, ada satu sekolah swasta. Sekolah swasta, saya tak sebutlah sekolah mana. Dia mohon nak buat pesta Halloween ni. Jabatan tak bagi. Jabatan tak bagi. Saya pujilah pengarah masa tu, tak bagi buat pesta Halloween walaupun dia sekolah swasta. Bukan budaya masyarakat kita buat pesta hantu ni. Tapi tak tahulah, satu ketika nanti boleh pula katakan. Arab Saudi boleh. Itu bukan budaya orang Arab. Orang Arab ni dengan hantu ni dia tak ada nak percaya pun tau. Dia berani. Ni orang Arab ni dia berani sampai hantu-hantu ni pada dia syaitan je. Syaitan merasuk je. Tapi kalau bab Pontianak, bab pocong, bab apa ni dia tak ada. Sebab tu dalam cerita-cerita dia tak ada cerita pocong ni. Cerita pocong ni kita lah. Malaysia, Indonesia, pocong, Pontianak, itu kita. Kan? Kalau kubur ni menyeramkan, tak ada. Orang Arab ni dia lalu kubur pukul tengah malam seorang pun tak apa. Kalau ada bunyi Quran kat kubur lagi dia cari. Apa hal kubur berbunyi ayat Quran? Dapat dia tengok kubur tu, oh ni. Besok tu pergi jumpa orang kampung. Kubur ni ada mengaji Quran, kata siapa? Oh itu si Polan bin Polan meninggal 20 tahun yang dulu, seorang guru Quran. Tak ada dia takut dah. Tapi kenapa Salman ni, putera Salman lah, bukan ayah dia dah sakit, boleh pula buat Halloween. Jadi itulah normalisasi yang dibuat dengan Israel supaya boleh ada hubungan diplomatik, kuasai. Lepas tu satu-satu negara Arab buat normalisasi ni, Bahrain, UAE, Qatar pun join juga. Tapi sekarang ni bila dah perang ni masing-masing tertangguh lah. Turki, Erdogan semalam buat kenyataan, kita putus hubungan dengan Netanyahu katakan. Turki pun kena paksa juga dengan NATO. Dia dalam NATO, dia pun nak bersendirian, tak nak langsung hubungan normalisasi dengan Israel ni. Dia nak kena berjawab dengan NATO sebab Turki tu kumpulan negara NATO. Akhirnya buat dulu perbincangan dengan Netanyahu dengan Erdogan ni ke arah normalisasi. Tapi akhirnya putus sebab ni. Jadi Hamas ni menyelamatkan orang Islam. Hamas ni menyelamatkan tanah orang Islam. Kalaulah Hamas ni kata okey kita keluar, maka berjayalah Amerika ni ambil seluruh Palestin itu. Kemudian dia kata Mesir, kau terimalah orang Palestin ni sebagai pelarian, tolonglah mereka sebagai pelarian. Maka Palestin tu Israel ambil sepenuhnya, maka dia berjayalah. Takkan ada lagi dah tanah Palestin ini untuk orang Palestin. Jadi dah 75 tahun hari-hari kena bunuh. Lepas tu bila Hamas serang, ini Hamas punya pasal lah ni. Ini semua Hamas punya salah. Habis yang bunuh hari-hari tu, hari-hari tuan-tuan, orang Palestin ni kena bunuh hari-hari, tapi berita tutup. Kalau tuan-tuan dapat betul maklumat, hari-hari walaupun seorang kena bunuh, ada je. Jadi dah 75 tahun macam tu, apa lagi nak buat? Orang lain tak nak tolong, mereka bangkit sendiri. Sampai sekarang masih lagi berperang. Peperangan ini kita tak tahu berapa lama peperangan yang Nabi sebut. Peperangan itu adalah peperangan yang paling besar, dan berapa lama tu kita tak tahu. Sejarah peperangan dunia ni, Perang Dunia Pertama 1914, 1917, 3 tahun. Perang Dunia Kedua dia start 1939 apabila Jerman langgar Poland. 1939 sampai 1945, kira 6 tahun. Tapi tanah Melayu kita ni Jepun masuk tahun 41 sampai 45. Taklah sampai 6 tahun, tapi paling lama 6 tahun. Takkan perang Yahudi Islam ni 10 tahun? Kalau dari logiklah 10 tahun, mana negara-negara ni nak kobok duit, nak sediakan segala kelengkapan perang dengan tempoh perang yang lama 10 tahun. Israel satu jet pesawat dia tu 100 juta lebih. Jadi belanja untuk dunia tentera zaman sekarang ni bilion-bilion.
Kalau perang yang lama, mana dia orang nak dapat duit banyak-banyak? Jajahlah apa lagi? Besar belanja dia. Besar belanja tu. Dia tak perang macam dulu. Perang dunia kedua dulu pun dah bilion dah. Ya. Tapi masa itu ekonomi tengah kukuh. Jadi pada perkiraan logik pun tak mungkin peperangan ini sampai 10 tahun. Kalau ini permulaan, kalau ambil perang dunia yang pertama, yang kedua tu kalau 3-4 tahun, maknanya kemenangan yang dikatakan di Palestin ni semakin hampir, tapi bila? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Jadi bila dah sampai keadaan nanti akan turunlah, akan muncullah Nabi, akan muncullah Imam Mahdi. Itu kemenangan mutlak lah, ya. Tapi kemenangan mutlak itu maknanya bila orang Islam menang, ketika itulah Dajjal muncul. Yang ini yang Yahudi tunggu sangat ni. Kalau tuan-tuan tengok satu video Benjamin Netanyahu berjumpa dengan pastor-pastor dia, pendeta agama dia yang pakai topi tu. Pendeta agama dia mendoakan Netanyahu tentang tugas dia sebagai Perdana Menteri ni nak kuasai Palestin. Tapi dia tanya satu soalan, mengikut terjemahan lah, dia cakap bahasa Ibrani. Dia kata, where is Messiah? Mana Messiah ni? Kami sedang tunggu Messiah ni. Pada dia Messiah tu siapa? Masihud Dajjal. Orang Yahudi ni dia tunggu Dajjal keluar, sebab Dajjal saja yang boleh merosakkan orang Islam ni. Dalam keadaan dia dah kalah nanti, masih itulah Dajjal muncul. Yang mana hadis Nabi sebut Dajjal ini muncul dari sebelah Asfahan. Asfahan ni di Iran. Dan kita pun tak tahu dekat Asfahan sekarang ni ada ke ramai orang Yahudi situ, ataupun orang Yahudi ni diburu, mereka lari ni sampai ke sana ke? Sehinggalah Dajjal muncul nanti dari sebelah Asfahan ni dengan 70,000 tentera dia, Yahudi. Yang ini ni pendeta agama dia kata, kami nak tunggu ni, bila nak keluar ni? Dia tak sekarang. Benjamin Netanyahu kata sun. Dia kata sun. Maknanya mereka mendoakan, marilah Dajjal. Kita orang Islam ni dah siap dah. Nabi peringatkan kalau Dajjal ni muncul, maka yang nak menyelamatkan kamu Dajjal ni, amalan kita sekarang ni antaranya Surah Kahfi setiap malam. Bukan. Surah Kahfi. Kalau tak boleh satu surah Kahfi tu, 10 yang pertama, 10 yang terakhir. Kan mana-mana masjid sekarang ni dia buat bergili-gili. Ataupun ada yang buat kalau baca Yasin waktu maghrib, selepas tu baca Yasin. Ada yang lepas isyak tu dibaca balik Kahfi. Ada yang bergili-gili Yasin, Kahfi. Ada yang buat Kahfi tu hari Jumaat sebagai satu amalan yang Nabi sebut. Ini antara amalan kalau kamu beramal dengan surah ini yang nak menyelamatkan kamu dari Dajjal. Ataupun doa yang kita baca semasa sujud ataupun semasa kita tahiyat akhir tu ada, kita mohon daripada onar Dajjal. Jadi Nabi kata kalau nampak Dajjal ni jangan kamu bertempur dengan dia, jangan action bona. Dajjal ini Nabi tunggu pada hayat baginda. Kerana Nabi saja yang boleh bunuh Dajjal, tapi sehingga Nabi wafat, Dajjal yang akhir zaman ni tak muncul. Sehingga kan Umar berkata kepada Rasulullah, biar aku bunuh Dajjal ya Rasulullah. Nabi tak bagi. Siapa Umar? Panglima perang. Siapa berani dengan Umar? Tak ada orang yang berani dengan Umar. Tapi bila Umar offer, dia kata biar aku bunuh Dajjal, katakan. Nabi kata jangan. Nabi kata bila tahu Dajjal ada, kamu lari jauh daripada Dajjal. Kalau kamu berada dalam rumah, ikat isteri dan anak-anak perempuan kamu daripada dia keluar, kerana orang perempuan ketika itu dia terpesona dengan Dajjal. Sebab Dajjal ni dia pandai ilmu sihir. Dia tunjuk sebelah kanan dia syurga, sedangkan neraka. Dia tunjuk sebelah kiri dia syurga, sedangkan itu neraka. Nabi pesan, para alim ulama pesan, dia kata kalau dia tunjuk sebelah kanan itu, jangan ambil, jangan ikut, jangan kata ya, ini neraka. Dia tunjuk syurga. Yang ini kamu ambil walaupun neraka, sebab itu syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini
munculnya nanti daripada Asfahan, dia berakhir di Palestin. Itu Dajjal. Dia berakhir di Palestin. Sebab last kali kemenangan umat Islam ini, akhirnya Imam Mahdi bertempur dengan Dajjal. Jadi Imam Mahdi tak bertempur seorang-seorang. Dia bertempur secara tentera dengan tentera. Tapi tak mampu Imam Mahdi ni nak mengalahkan Dajjal. Sebab kuat betul Dajjal ni, kuat. Jadi berundurlah Imam Mahdi ni sampailah ke satu tempat tempat itu disebut Syam, Syria, sempadan dengan Palestin. Ada satu masjid yang ulama kata Masjid Umawi. Wallahu alam, masjid ini dia berwarna putih, menaranya berwarna putih. Di sanalah Imam Mahdi dengan tentera Islam ni nak solat mohon kepada Allah pertolongan. Jadi orang yang last sekali di saf terakhir tu terdengar bunyi benda turun daripada atas. Tak tahu bunyi macam mana. Mereka nampak rupanya Isa Al-Masih. Masa itulah Nabi Isa turun. Ketika itulah Nabi Isa dia bersolat berjemaah, diimamkan oleh Imam Mahdi. Itu dah akhir zaman. Itu dah tanda besar kiamat dah tu. Jadi adakah peristiwa ni akan muncul 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi? Dalam keadaan sekarang ni permulaan perang yang besar? Pada jangkaan saya tak main dah 10, 40, 50 tahun. Jadi dalam waktu terdekat ini, tapi kita tak tahu secara tepatnya bila. Wallahu alam, tapi bersedialah sekarang. Sebab bila melibatkan peperangan yang besar ini, dia melibatkan seluruh dunia. Betul lah agaknya pengkaji kata perang dunia ketiga ni berlaku. Agaknya inilah. Agaknya inilah. Jadi onar dia siapa? Balik-balik Zionis Yahudi. Tak ada peperangan di dunia ini yang dimulakan oleh orang Islam. Walaupun orang Islam dituduh pengganas, orang Islam dituduh teroris, tapi bacalah sejarah. Daripada zaman kita nak ambil kata perang apa? Perang dunia pertama lah, Zionis juga yang mulakan. Perang dunia yang kedua sama juga, Zionis juga, Yahudi. Semuanya peperangan ini kumpulan mereka yang mulakan. Tak ada orang Islam. Ada orang Islam mulakan peperangan. Kalau ada pun mereka mempertahankan wilayah mereka. Itu saja. Jadi yang ini pun onar balik Zionis Yahudi juga. Baik, sebab itulah dalam ayat surah Nisa 47 ni dia akhirnya, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Pasti berlaku tuan-tuan. Sebab itulah ayat 47 ini kalau diambil dari segi asbabun nuzulnya, Ibnu Ishaq meriwayatkan. Ibnu Ishaq ni ialah ahli sejarah, ulama sejarah lah pada zaman silam lah. Meriwayatkan daripada Ibnu Abbas yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW berkata kepada pendeta-pendeta agama Yahudi, rahib-rahib Yahudi, Nabi berkata kepada mereka, antara mereka tu siapa nama dia? Pendeta agama Yahudi, Abdullah bin Suraya. Nama sadap Abdullah. Jadi orang Yahudi ni zaman Nabi ni namanya Abdullah. Nama orang Islam tu. Tak, dia pun Abdullah, hamba Allah. Dia pun pakai nama tu. Cuma sekarang ni tak ada lah. Sekarang ni Benjamin Netanyahu, Shimon Peres, sekarang nama apa? Ariel Sharon. Siapa lagi nama Yahudi yang terkenal katakan? Ehud Barak yang dulu punya Perdana Menteri. Yang dulu lagi Perdana Menteri Menahem Begin. Nama pun Menahem Begin. Memang nama Ibrani punya, sebab itu datang daripada orang yang daripada luar dulu, daripada Eropah, daripada Ethiopia, yang keturunan Arabnya dah tak ada dah Islam dah. Sebab tu nama pun dah pelik-pelik. Tapi dulu zaman Nabi namanya Abdullah bin Surya. Ini pendeta agama Yahudi yang dia sepatutnya bila Rasulullah muncul sebagai rasul, dia automatik kena terima, sebab dalam Taurat tu dah sebut. Sebab itulah ada satu peristiwa yang Nabi ceritakan ketika mana Nabi Musa alaihissalam berkomunikasi dengan Allah. Dalam kitab Taurat, kata Nabi Musa kata kepada Allah, akan ada nanti satu umat yang dibangkitkan, dia ini menerima rasul, umatnya, tetapi dibangkitkan lebih awal lagi.
dibangkitkan lebih awal daripada umat yang terdahulu. Maka Nabi Musa kata kepada Allah, semoga umat itu ialah umat aku. La, Allah kata umat Muhammad. Umat Muhammad. Banyak lagi bila dia bertanya kepada Allah tentang ajaran yang ada dalam kitab Taurat itu yang mengemukakan tentang umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa kata, semoga umat aku. Tak, umat Muhammad, Allah kata. Tak, Muhammad, dia kata. Tak, Muhammad. Sehingga kan akhirnya Nabi Musa kata, kalau begitulah wahai Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Nabi Musa berkata kepada Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Jadi kitab Taurat tu cerita yang sepatutnya pendeta agama ni kalau dia baca, oh cerita Muhammad banyak dalam Taurat ni. Tapi semua sudah dipadamkan. Jadi pendeta agama dia seperti Abdullah bin Surya ni adalah seperti mustahil engkau tak tahu kebenaran tentang Nabi Muhammad. Jadi baginda berdepan dengan Abdullah bin Surya dengan Ka'ab bin Asad. Satu lagi nama Ka'ab bin Asad. Ini maknanya Dr. Rabah Zuhaili dapat kod melalui riwayat Ibnu Abbas. Maka baginda berkata, dia kata, ya wahai orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah. Ya. Kemudian terimalah Islam, peluklah Islam. Terimalah Islam maknanya. Demi Allah sesungguhnya kalian ini mengetahui bahawa aku bawa ini semua adalah benar-benar daripada Allah. Maka apa jawapan Abdullah bin Surya? Apa jawapan Sa'ad bin Ka'ab? Kami tak tahu pun ya Muhammad. Lalu turunlah ayat ni. Turun ayat 47 ni. Allah turunkan. Nabi bacakan. Nabi bacakan kepada mereka, engkau tak ingat ke cerita datuk nenek engkau dulu yang jadikan kera, jadikan babi? Kau tak ingat dulu kepala diterbalikkan? Maknanya kepala yang depan ini dikebelakangkan dengan mata, hidung tak ada. Wajahnya kosong saja tapi muka ke belakang. Berjalanlah mereka dalam keadaan pelik. Ini berlaku pada datuk nenek mereka dahulu berlaku. Cuma umat Nabi Muhammad ni dia taklah serta-merta hukuman dia begitu. Ya. Mereka tetap tidak mahu mengakui kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tetap berada di dalam kekufuran. Allah turunkan ayat ini ceritakan mereka. Itu pendeta agama. Nabi tuju kepada pendeta agama, engkau lah yang akan menyampaikan, engkau lah yang akan menyampaikan. Jadi sampai sekarang ni pendeta agama yang zaman Zionis Israel ni, dia boleh tunggu Masihud Dajjal. Sebab apa? Sebab akan bersama orang Yahudi dan menyesatkan orang Islam. Itu. Ya. Jadi di akhir zaman pun maknanya kita tengok macam-macam berlaku. Sebab itu dalam tafsir ini jelas sebagai pengajaran kepada kita. Dah akhir dah ya. Imam Qatadah juga pernah berkata ya, dalam tafsir, maknanya Dr. Rabah Zuhaili menyatakan Imam Qatadah tentang perubahan wajah-wajah mereka ni berubah. Sama ada berubah itu diterbalikkan ke belakang, tanpa hidung, tanpa mulut, tanpa mata. Ini maksud daripada ayat itu. Itu satu, selain daripada diubah menjadi makhluk yang lain itu. Jadi berlaku. Jadi dia berlaku. Begitu juga maknanya kalau dihilangkan penglihatan, dia boleh jadi buta terus secara fizikal buta, ataupun Allah tutup kebenaran dengan mata mereka. Allah tutup pendengaran mereka terhadap kebenaran. Mungkin boleh juga maknanya telinga mereka itu hilang, langsung tak boleh nak dengar, katakan. Boleh berlaku. Jadi dua keadaan itu boleh berlaku. Kerana itulah yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS terhadap datuk nenek moyang mereka yang ada pada hari ini ataupun yang ada pada zaman Madinah itu. Jadi jelas bahawa inilah dia keadaan perangai orang-orang Yahudi ya, terutamanya kalau sekarang ni Zionis lah ya, Zionis Israel ya. Dan akhir sekali Allah memerintahkan kepada ahli kitab ini, sama ada Yahudi ataupun Nasrani ini, beriman ya, kepada Allah. Itu termasuklah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan terima Al-Quran
yang mana dasar-dasarnya adalah dasar yang sahih, kitab yang suci, seperti mana yang dahulu. Sebab itu tuan-tuan, masa zaman tuan-tuan belajar sejarah dulu, buku teks sejarah tingkatan 1, saya merasa belajar tingkatan 1 tahun 80-an masa tu, apa tajuk yang pertama sejarah? Asal usul manusia. Tuan-tuan ingat tak teks sejarah tu? Asal usul manusia adalah daripada beruk. Siapa nama dia? Charles Darwin. Dan dia menjadi satu teks dalam ilmu pendidikan tu seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Saya ingat saya belajar sejarah tu. Itu tajuk yang pertama, asal usul manusia. Si ada gambar lagi evolusi beruk, betul-betul beruk, sampailah evolusi tu berubah menjadi manusia. Teori Darwin ini diterima pakai pada masa itu. Tapi siapa dia? Zionis Yahudi. Charles Darwin tu bunyi je orang daripada Australia, tapi dia Zionis Yahudi yang berhijrah ke Australia. Tapi akhirnya bijak pandai ni fikir balik, rujuk balik kepada semua kitab agama. Dalam Al-Quran rujuk, dalam kitab Injil rujuk, dalam kitab Taurat rujuk, malah agama-agama yang lain, agama Hindu, agama Buddha pun cari-cari fakta manusia daripada beruk. Tak ada agama yang dianuti oleh manusia ni, manusia daripada beruk. Siapa buat? Zionis Yahudi. Jadi ini yang nak dikatakan bahawa mereka ini kebenaran dah tahu, tapi cara nak pesongkan ialah pemikiran. Satu ketika dunia terima manusia daripada beruk. Tapi akhirnya bijak pandai dah hentam dah, tak pakai lagi dah. Sekarang tak pakai lagi dah. Tak pakai lagi. Dalam kitab Taurat kata Adam. Dalam kitab Injil kata Adam, manusia pertama. Mana ada daripada beruk? Carilah dalam kitab Veda, kitab suci agama Hindu pun cari tentang manusia beruk. Dia pun tak setuju. Siapa? Zionis Yahudi. Pemikiran-pemikiran baru, komunis, sosialis, kapitalis, liberal, apa lagi? Liberalism, apa lagi yang pemikiran baru ni? Semua daripada Zionis Yahudi. Dia perkenalkan. Ya? Karl Marx yang buat komunis. Siapa dia? Zionis Yahudi. Stalin, Rusia dulu, Yahudi. Semua lah tu. Maknanya ini dia. Tapi satu, Allah anugerahkan mereka ni sangat bijak, cerdik, pandai. Mereka cipta riba, interest dalam sistem perbankan yang kita pun sekarang ni tak boleh nak lepas. Bila duit kita jatuh, ROI, nilai pinjaman kita, ROI pun berubah. Kita pinjam sebelum ni 1,200 bayar duit kereta. Tiba-tiba bila duit kita jatuh, kena bayar 1,250. Mana datang 50 ni? Dalam perjanjian beli kita kata 1,200 bayar. Duit jatuh, naik. Itu sistem yang dah lama mereka cipta. Tak boleh nak lagi. Dia kuasai. Sebab itu bila kita dalam sistem perbankan Islam pun tak boleh lagi. Tak percaya tuan-tuan buat pinjaman dengan bank Islam. Saya bukan bantai bank Islam lah. Saya tak bantai. Kita dah buat yang terbaik dah. Kita angkat, kita beli harga kereta 200,000 dengan pinjaman sekali. Walaupun harga cash kereta tu 150,000. Sama juga berlaku kenaikan. Sebab sistem ini dicengkami oleh mereka seluruh dunia. Siapa cipta? Zionis Yahudi, Rothschild. Okey, nampak macam kuliah universiti. Saya tanggul lah dulu kan. Tapi kena dengan tafsir hari ini. Ayat 47 tu. Ya, nak kata tentang amaran yang Allah beri setelah Nabi menyampaikan kebenaran kepada ahli kitab. Beriman dan bertakwalah. Kalau kau tak buik juga, kau tak nak terima, kau akan terima nasib macam mana datuk nenek moyang kau. Berubah fizikal kau, terbalik muka kau. Itu pun mereka tak percaya. Mereka kata apa? Kami tak tahulah Muhammad, kami tak tahu pun itu. Padahal kitab mereka baca. Jadi itulah dia sikap mereka. Sedangkan Al-Quran cerita 25 rasul yang dalam Quran tu. 25 rasul ni kenapa nama dia saja sebut? Sebab 25 ni ada dalam Quran. Daripada 313 tu. Yang lain tu nama tak ada dalam Quran. Semua ada dalam hadis-hadis Nabi je. Tapi 25 ni disebut sebab ada dalam Quran. Kebanyakan yang daripada Bani Israel orang Yahudi.
Nabi sebut satu persatu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Memanglah susu galur tu kelahiran tu daripada Ibrahim alaihissalam. Ini penutuplah ya. Ibrahim alaihissalam kahwin dengan Sarah, Ibrahim alaihissalam kahwin dengan Hajar. Ya. Ibrahim alaihissalam ni Sarah isteri dia mandul, tak boleh beranak. Lama, umur 80 tahun baru dia dapat anak, iaitu Nabi Ishak. Tapi Sarah ni cantik. Nabi Ibrahim nak berdakwah ke Mesir, bawa isteri dia pergi ke Mesir. Tapi Raja Mesir kaki perempuan. Anak orang, anak dara, bini orang semua dia nak sapu. Sarah sangat cantik. Nabi Ibrahim nak sampai ke Mesir tu, dia berzikir, berdoa kepada Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah isteri aku. Kita ni isteri cantik, kita biarkan aja. Kita kalau isteri kita cantik, ya Allah ya Tuhanku, ini isteri kita keluar pergi kojor ni. Isteri cantik, Nabi Ibrahim isteri cantik, nak menghadap Raja Mesir, kaki perempuan, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah isteriku daripada gangguan ni Raja Mesir. Dia termasuklah isteri dia pun bila tengok suami dia berdoa macam tu, dia cukup jaga, dia pun berzikir kepada Allah supaya dia tidak mengorat oleh Raja Mesir. Tapi bila sampai dia punya orang istana pun tengok, Masya Allah, dia kata cantik, dia bagaimana kata Raja Mesir. Raja Mesir tengok dia akhirnya punya cantiknya Sarah tu, dia nak pegang. Tapi doa Nabi Ibrahim, zikir Nabi Ibrahim menyelamatkan baginda ini. Apabila Raja Mesir tiba-tiba dia kaku, dia nak pegang Sarah, tak boleh. Akhirnya Raja Mesir jadi takut, tak boleh bergerak ni. Ini apa punya orang ni? Selama ni semua perempuan cantik aku pegang semua tumbang. Dia belum pegang lagi, dia tak boleh bergerak. Agak-agaknya kita kalau isteri kita cantik, berdoa lah hari-hari, ya Allah selamatkanlah isteri aku pergi kerja, pergi pasar. Kita pergi pasar malas, suruh bini je pergi, berdoa lah ni. Kok adalah orang nak kacau nanti dia pun kaku, kata kan. Kita taklah sampai tahap macam itu, kata kan. Akhirnya Raja Mesir surrender. Dia kata ini orang yang bukan calang-calang. Lalu dia minta Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dia pulih. Lalu dia tak berani nak usik. Agaknya lepas tu Raja Mesir tu bertaubat. Dia hadiahkan dia punya dayang istana nama Hajar. Tu Hajar muncul tu kepada Sarah. Sebab Sarah tak ada anak, dia bagilah budak sebagai hamba dia lah. Jadi Hajar ni berkhidmat kepada Nabi Ibrahim, dan Sarah lebihnya tolong kerja rumah Sarah apa semua. Jadi Hajar ni, akhirnya Sarah ni kata aku ni tak beranak. Lalu dia nampak Sarah ni masih muda cantik, dia offer kepada Nabi Ibrahim, boleh tak kahwin? Tak kahwin dengan Hajar supaya dia kurniakan anak pada engkau. Untung batu, kata kan. Akhirnya kahwin dengan Hajar, dapat Nabi Ismail dulu. Masa umur 80 tahun lah Sarah beranak, dapat Nabi Ishak. Daripada susu galur Nabi Ishak inilah keturunan Bani Israel. Ishak, Yaqub. Daripada Nabi Yaqub inilah ada 12 orang anak dia. Salah seorang itu Yahuza, keturunan Yahudi. Kemudian ada pula keturunan sebelah Nabi Isa. Tapi daripada Nabi Ishak anak Nabi Yaqub, Nabi Isa lah. Apa tu anak Yaqub? Ya inilah susu galur Yahudi. Tapi Ismail ni daripada Hajar, adik-beradik dengan Isa. Ismail dan Isa adik-beradik, tapi ini susu galur Arab yang orang Yahudi tak boleh terima. Tapi dalam kitab dia cerita ada. Itulah keadaannya orang Yahudi sebenarnya. Okey, cukuplah 7.5 dah. Ya. Jadi tuan-tuan, segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.